Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Pribumi Melayu bakal jadi pendatang di bawah UNESCO. Kampung Baru Cina, tanah warisan negara. Di mana ada menteri yang dia itu dari kaum Cina, itu mengusulkan agar Kampung Baru Cina sebagai warisan dunia ke UNESCO. Dan ini sebuah berita yang lagi rame yang mendapat pertentangan dari orang Melayu di Malaysia. Seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia UNESCO dianggap etnosid berat sebelah dan menyambung legasi penjajah barat serta tindakan terancang memadam sejarah dominasi kewujudan orang Melayu di Malaysia. Ketua Penerangan Berjasa Muhammad Hamdan Muhammad Sharif berkata, kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng berkenaan dominasi Kampung Baru Cina di Selangor dan beberapa lagi di Malaysia termasuk di Pulau Pinang adalah amat menjengkelkan, tindakan berat sebelah dan semangat kecinaan yang begitu menebal. Rancangan BRICS. Era zaman darurat telah menyaksikan strategi dijalankan untuk menghapuskan gerakan komunis di tanah Melayu. Antaranya ialah rancangan BRICS yang diperkenalkan oleh British pada Jun 1950. Rancangan BRICS adalah usaha menyekat pengganas komunis daripada mendapat bekalan makanan, penyokong, maklumat dan menyebar luas fahaman komunisme. Segala usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya menghapuskan anasir komunis. Poin saya dalam masa itu dan sekarang ialah ia tidak wajar kerana ia adalah satu usaha untuk memperibumikan bukan Melayu di Malaysia. Apabila diberi penyelesaian taraf warisan UNESCO, ia melibatkan tanah. Jadi apabila ia melibatkan tanah, sesiapa yang menghuni di tanah itu dianggap sebagai orang asal, orang pribumi. Nah, ini adalah langkah untuk mengubah dan menukar sejarah Malaysia pada masa depan. Jadi usaha ini sebenarnya tidak wajar dan tidak patut dilaksanakan. Dan kita mesti faham apa yang dimaksudkan dengan pengiktirafan UNESCO ke atas sampah itu. Saya mengambil contoh atau iktibar daripada pengiktirafan UNESCO Pulau Pinang dan Melaka pada tahun 2008. Pertama, ia akan dianggap sebagai kawasan asal kepada negara itu, kawasan pribumi kepada negara bukan itu. pendatang. Kemudian gitu ya. Kedua, penduduk di tempat itu akan dianggap padahal kan Cina pendatang termasuk pribumi atau native kepada ruang dan tempat itu. Dan lama kelamaan akan dijadikan bukti dan fakta bahawa penduduk Kampung Baru adalah penduduk asal pribumi Malaysia. Lalu mencabar pempribumian penduduk Melayu. Lalu penduduk Melayu seterusnya akan dilabel sebagai pendatang dalam arus sejarah masa depan Malaysia. Apatah lagi jikalau di dalam kampung-kampung baru itu wujud sekolah vernacular, maksud sekolah Cina. Jadi dengan sendirinya pendidikan dan sekolah Cina akan diiktiraf sebagai pendidikan asal negara ini. Ini merupakan satu keadaan yang amat difikirkan atau dilaksanakan. Mengapa tidak memilih kampung-kampung Melayu sebagai tempat warisan UNESCO? Bangunan-bangunan sejarah Melayu. Bukan kita resis. Mereka ingat ni orang Melayu tak faham. Kita faham. Ia membawa implikasi yang parah kepada identiti dan nationality orang Melayu. Dan lama kelamaan mereka duduk di kampung-kampung baru dikenali sebagai native Malaysia. Apakah ini betul dan apakah ini wajar? Kampung-kampung Melayu di Melaka dan Pulau Pinang dan kampung-kampung Melayu di Semenanjung berusia 300-400 tahun. Dan duluan kampung Melayu sebenarnya. Kampung Baru tidak sampai 80 tahun pun. Jadi saya punya orang Melayu mesti bantah setegas-tegasnya. Kerajaan yang ada sekarang ini tidak patut memikirkan untuk menjadikan kampung-kampung baru sebagai tempat UNESCO. Gila. Ini bukan soal mencari tempat-tempat Melayu yang lain. Tidak. Soalannya berhenti
memikirkan dan merancang untuk memberi warisan UNESCO kepada kampung-kampung baru di Selangor atau di mana-mana tempat di Malaysia. Ini niat yang jahat, yang biadab dan mengkhianati pemeribumian Malaysia. Satu lagi yang saya nak kata, ini membawa implikasi memesongkan sejarah negara dan pengiktirafan UNESCO itu oleh kerajaan sekarang bermaksud menukar sejarah Malaysia, menafikan status pribumi Melayu di negara ini, dan juga boleh dikatakan sebagai satu usaha etnosid memadamkan warisan Melayu yang sudah wujud sudah beribu tahun. Ini tak sampai 80 tahun. Apa yang mereka sedang buat? Ini satu dasar yang tidak madani langsung. Kumpulan Melayu, NGO Melayu, portal Melayu mesti bangkang dan memakam menggunakan hujah-hujah sebegitu. NGO Melayu dan orang Melayu mesti sedar bahawa sejarah Melayu masa depan mungkin tiada lagi di Malaysia. Sebab apabila usaha-usaha ini dilaksanakan, dengan sendirinya ia akan memadamkan sejarah Melayu. Dia akan memadamkan sejarah kewujudan orang Melayu dan juga institusi Melayu di Malaysia. Jadi lama-kelamaan tidak ada naratif orang Melayu lagi, sebab jika diberi pengiktirafan itu, dan kalau kita lihat pengiktirafan di Pulau Pinang dan Melaka, ada elemen Melayu. Ini bukan basis. Adakah Obama dan Rishi Sunak menuntut status UNESCO kepada puak-puak mereka di Britain dan Amerika? Apakah Obama dan Rishi Sunak menuntut dan ingin memelihara warisan-warisan India dan Kulit Hitam Amerika Syarikat sebagai warisan UNESCO? Mereka tidak buat begitu. Dan mengapa orang bukan Melayu di Malaysia berlebih-lebihan nak buat begitu? Ini sudah betul. Apa mengarut ni? Dasar yang mengarut. Sebenarnya kita clear. Ini implikasi kepada kewatanan negara. Kita tahu, kita dah alami macam memberi status beriktiraf sekolah Cina. Ini implikasi kepada kewatanan negara. Ini nak lebih lagi. Tak boleh lah macam tu. Saya tak dengar kedengaran dan tidak dengar pangkangan oleh NGO Melayu, ahli-ahli politik Melayu. Apa dah jadi ini? Apa yang jadi kepada ahli politik Melayu, kumpulan Melayu dan NGO Melayu? Tak nampak kami semua. Mengapa mereka tanya soalan yang salah? Ini yang penting. Tanya soalan yang salah. Orang Melayu kena tanya soalan yang betul. Bila kita membenarkan dan mengiyakan pemberian status warisan UNESCO, sebenarnya implikasinya kita memperibumikan. Kalau mereka nak peribumikan, mereka menyokong usaha-usaha perpaduan dan sivilisasi. Itu boleh. Tapi mereka tidak menyokong, menentang usaha-usaha perpaduan, apatah lagi sivilisasi, tapi mereka nak menjadi pribumi Gak Malaysia. berani mungkin ya menentang. Satu kabinet yang ada orang Melayu ni bertanggungjawab. Mengapa tidak ada perdebatan dalam parlimen? Maka Melayu senap. Bagaimana mentaliti pendatang boleh diperibumikan di Malaysia? Ini mentaliti pendatang. Mereka bukan pendatang, tapi pasti lagi mentaliti pendatang. Jadi apabila kita setuju, kita memperibumikan mentaliti pendatang di Malaysia. You can use that phrase. Bunikan pendatang. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video berita yang lagi rame di Malaysia. Ada satu usulan dari menteri, dan menteri ini berasal dari orang Cina di sana, mengusulkan kampung baru Cina ke UNESCO sebagai warisan dunia. Ini sudah keterlaluan. Dimana kita tahu notabene orang-orang Cina ataupun India mau tidak mau sebenarnya asal usul mereka juga bukan dari Malaysia ataupun dari tanah Melayu. Mereka punya nenek moyang tersendiri. Tentunya orang Melayu di Malaysia marah. Mereka membandingkan kampung-kampung Melayu yang sudah ada sebelum ada kampung baru, sementara kampung Cina yang baru lahir setelah Malaysia merdeka kok minta didaftarin ke UNESCO. Oke teman-teman ya, demikian satu berita yang masih rame di Malaysia. Menurut teman-teman gimana? Teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.